Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita berkenaan dengan air vessel yang selalunya akan dipasang di dalam sistem yang melibatkan piston pump. Air vessel can be fitted on one or both sides of the pump on suction and delivery side. They are located close to the cylinder. Volume of air vessel on the delivery side is about 6 to 9 times the volume of cylinder, and on the suction side is 3 to 4 times the cylinder volume. Air vessels serve the following function. Fluctuation in discharge are decreased. Pump can be run at higher speed because there is less danger of separation flow and there is less friction loss and hence saving in the work done. So ketiga-tiga perkara ini kita akan lihat di dalam tutorial nanti dan ia amat penting kerana pengiraan ataupun rumus friction yang kita gunakan dalam keadaan ada air vessel dan keadaan tiada air vessel adalah berbeza. When air vessel are provided, the flow before air vessel on the delivery side and the flow between air vessel and cylinder on the suction side are varying. Hence, acceleration head are calculated on in length, LSA and LSD. So yang ini juga saya telah terangkan bahawa sekiranya ada air vessel, so ia akan melibatkan pengiraan yang berbeza. Oleh itu, penentuan jarak amatlah penting. Okey, di sini mungkin pelajar belum nampak lagi apa yang perlu dibuat. Kita akan melihat tutorial yang melibatkan contoh perkara ini. So ini adalah contoh di mana air chamber diletakkan di dalam sistem piston pump, tetapi selalunya orang akan letak di bahagian delivery. Kerana tujuan utama air chamber diletakkan di sini ialah untuk menstabilkan pergerakan air. Jadi adalah lebih baik kerana walau apapun penambahan air chamber dan sebagainya akan melibatkan extra cost, selalunya orang akan pilih untuk menggunakan air chamber di delivery pipe supaya kadar alir daripada air chamber ke outlet di sini akan menjadi lebih steady. Okey, dan ada dua cara pemasangan. Sama ada kita akan letak air chamber betul-betul dekat dengan piston pump di sini atau air chamber diletakkan sedikit ataupun berjauhan dengan piston pump. Okey, dalam keadaan ini di mana air chamber diletakkan berjauhan iaitu kira-kira 20 meter setelah daripada outlet pipe di sini. Okey. Sekiranya kita meletakkan air chamber dalam keadaan ini, so apa yang perlu kita berhati-hati ialah pengiraan yang berlaku di sini adalah sama sekali berbeza dengan pengiraan yang berlaku pada bahagian ini. Oleh itu, kita perlu faham ketika kita menyelesaikan masalah, kita menggunakan equation, sekiranya kita ingin menyelesaikan masalah before air chamber di sini, kita perlu hanya mengambil kira jarak air yang melalui pipe ini sahaja. Dan ketika kita mengira apa yang berlaku after air chamber di sini, jarak yang digunakan adalah jarak pipe yang melalui kawasan setelah air chamber diletakkan. So jadi yang ini saya harap pelajar akan berhati-hati walau bagaimanapun kita akan lihat di dalam tutorial nanti. Okey, so ini adalah beberapa rumus kita akan lihat juga dalam tutorial, cuma saya akan beri di sini. So velocity beyond air vessel on delivery side can be predict as U equal ALD over 60 over A. So kalau kita lihat rumus di sini, ALN over 60 adalah nilai kadar alir. So kita tahu Q sama dengan AV. Oleh itu kalau kita ingin mencari V, kita adalah Q dibahagikan dengan A. So Q adalah sama dengan ALN over 60 dan AD di sini ialah cross sectional area. So kita bahagikan dengan A. So ia boleh juga dikira dengan menggunakan rumus ini.
AP over AD didarabkan dengan R omega over pi. Dan discharge beyond air vessel, nilai Q kita boleh ringkaskan sebagai rumus ini. Q sama dengan A delivery didarabkan dengan U delivery, atau sama dengan A piston R omega dibahagikan dengan pi. Dan seterusnya untuk discharge in air vessel. Okay, walaupun saya beri banyak rumus ini, tak apalah, kita akan lihat di dalam tutorial nanti. So boleh dikira dengan rumus ini, QA sama dengan QD delivery, tolakkan dengan nilai Q, sama juga dengan A piston R omega sin omega T minus 1 over pi. Dan if QA is positive, water flows into air vessel, and if it's negative, it flows out from air vessel. When air vessel is filled on the suction side, the same expression is valid for QA, but sign get reversed. For air vessel on the suction side, water flows out, air vessel is QA is positive and into it if it is negative. So yang ini saya ambil sebagai nota sahaja di dalam pelajaran kita. Di dalam tutorial nanti kita lebih dalam keadaan common condition. Maksudnya kita tak akan dapat nilai kadar alir yang negatif, dan kita beranggapan bahawa kadar alir adalah sentiasa sama. Selalunya pengiraan yang menggunakan rumus ini apabila keadaan slip terlalu besar. Maksudnya kadar alir yang kita kira agak berkurang berbanding dengan kadar alir yang sebenarnya berlaku. So sebenarnya rumus ini tidak termasuk dalam silibus kita. Okey, ini hanya sebagai nota sahaja for double acting cylinder. The calculation of QA is mentioned as this one. QA sama dengan AP R omega sin omega T minus 2 over pi. Dan kita kata power of work done by single acting reciprocating pump with air vessel on both sides is given by this one. So P sama dengan rho GQH, dan nilai H tersebut adalah nilai ini. Okay. Walaupun rumus ini panjang, kita akan lihat sekali lagi di dalam tutorial, dan sebenarnya ia boleh dikira secara berperingkat. So jadi jangan risau sangat berkenaan dengan rumus yang panjang. Kita akan belajar satu persatu di dalam tutorial.